Saya balik rumah malam tu, lapar, anak saya lapar, anak bongsu. Lapar lah, saya turun dari bilik kan. Saya turun dari bilik, saya tengok jam tu pukul 12. Ting, song. Pukul 12 je. Kita rasa kita punya diri ni jadi kosong. Kita ada peninding tau, rupanya kat dada kita ni. Bila berlaku pukul 12 tu, kosong ni. Kita rasa macam anything can come to our body. Saya jadi takut, saya lari masuk dalam bilik. Saya bagi kat isteri saya kata, tutup semua pintu. Saya cakap, saya pun duduk dan tidur. Besok saya pergi jumpa puan saya kata, ayat saya keluar, hidup saya dah berubah. Macam orang gila tu. Maksudnya kita dalam keadaan yang macam tu, ketakutan, kita boleh cakap hidup kita dah berubah. Saya terus pergi berubat dengan arwah Ustaz Ismail kat Kuang tu. Dia mengubatkan saya lah. Saya datang kat dia, dia suruh masuk dalam bilik dia. Lepas tu dia ubat-ubat. Tengah dia bercakap ni, Selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmat Podcast yang dikuasakan oleh Yayasan Mawadah dan Langkah Studio. Oh, baru nak pakai? Baru nampak betul-betul kita live record. Okey, baik. Alhamdulillah sekarang ni kita masih lagi bergerak dalam suasana arus masa ni. Kita tengok ada banyak episod-episod kita yang makin gempar dan makin orang kata ada disuggestkan Disuggestkan oleh YouTube. Wah, jadi dapatnya. kita seronok ni apa Min? Sebab inilah dipanggil sebagai organic viewers. Kita tak ada buat ads, kita tak ada buat isu sensitif untuk bagi orang tetangga kita. Dan saya suka komen-komen orang semua menambah baik kami, dan mereka juga kata podcast ini menambah baik masyarakat. Tapi macam kita sebut pasal YouTube, media baru sekarang ni memang ada orang jenis beli follower, beli like saya punya akaun Facebook pernah ada orang tanya, Pio Ustaz, nak tak jual akaun pada kami? Boleh Boleh, jual beli akaun. Boleh macam maknanya media sekarang palsu lah. Wow, suka-suka hati je. Nak cerita pasal media. Kami ni orang dah sahun jagung dah. Yalah. Saya dalam industri, kalau kita kata industri lah 10 tahun. Amin kurang sikit pada saya kan. Tapi kita bawa otai. Otai ni, what's otai? Masih berbisa. Bukan. Masih otai berdosa? Berdosa ke berbisa? Okay. Otai ni maksud dia orang. TAI, takut akan ilahi. Ini dekat otai. Haji Zainal lah. Saya kawan. Haji Zainal. Ini kalau suara Haji Zainal ni, kalau nak bulan puasa, kita dengan rindu sangat. Betul. Kalau dah nak raya, dah tak ada dah suara dia. Dulu-dulu masa kita kecil-kecil kan. Kita rasa macam seronok dengar Jejak Rasul. Lepas tu bila kita dah masuk semangat sikit pasal malam-malam kami malam Jumaat, Misteri Nusantara berasap aja kan. Tak tahulah asap Dakil ke apa. Yang banyak macam tu Suria. Dia tadi tak Suria. Canggih aja. Okey Mat, go. Saya bila cerita pasal Haji Zainal, sebenarnya saya tak kenal Haji Zainal melalui Jejak Rasul ke Nusantara. Saya tak tahu tu. Saya tahu Haji Zainal ni dai Nusantara. Okey. Sebab saya kemudian je. Saya ni budak-budak. Kalau ikut umur ni, anak je. Ni dai Nusantara. Tapi kita flashback kejap sebab Amin cakap pasal Jejak Rasul. Jejak Rasul. Bila saya tengok pattern sama, Jejak Rasul ke dai Nusantara ke Misi Nusantara ke, suara bass. Suara bass tu, suara dalam. Suara bass. Suara ni je, soalan simple je. Gifted ataupun boleh dilatih? Okey, saya jawab Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar para penonton? Baik. Sebenarnya buat suara ni saya pun tak tahulah. Sebenarnya saya tak tahu macam mana. Saya sendiri tak suka dengar suara saya sendiri tau. Saya tak suka. Okey. Tengok muka saya sendiri kat televisyen pun, kat mana lah YouTube kan, saya tak suka. Saya macam malu lah. Saya ni malu orangnya sebenarnya. Okay, baik. Saya pun malu. Jadi buat suara ni saya kira maksudnya lahir-lahir dah macam tu lah agaknya. Memang macam tu. Tapi betul ke suara bass lebih komersial dan lebih diminati daripada suara yang high pitch macam kami? Oh, dia macam ni. Sebenarnya ada kajian dia orang buat. Saya ada baca-baca sikit lah. Kajian saintifik tau. Kita kan ada genre berbeza, lelaki dan perempuan. Okay. Sebab itu Allah ciptakan suara lelaki tu macam suara lelaki. Suara dia besar. Ada bassy sikit. Suara perempuan dia nyaring sikit. Kita tahu suara perempuan kalau macam mana kita dengar tu macam kita sedap ni dengar. Dia bukan nyaring. Nyaring tu macam suara apa nama? Itik tu. Bingit sikit. Ni gemersit. Gemersit dan dia sedap lah. Agaknya lelaki pun, saya tengok dalam kajian tu kata, kebanyakan wanita dia suka suara yang macam ASMR tu lah. Apa khabar sekarang? Agaknya kata apa khabar adik? Agaknya macam tu lah. Maskulin. Maskulin lah. Tapi saya pernah lah ada mendapat, bukanlah kata gangguan saya tapi orang menelpon semata-mata sebab tu lah. Nakkan suara. Maknanya dia kalau bahasa sekarang ni dia steam dengan suara Haji. Boleh sebut ayat tu boleh? Itu bahasa sekarang.
Menarik. Malah ada lebih daripada itu sekali. Yalah macam perempuan jugalah. Ada Betul, perempuan lelaki. yang jenis suara yang macam mendayu. Bila seseorang bercakap dengan dia je, kita rasa macam, ada orang rasa macam, sedap orang rasa macam. Tahu tak lemah. Zainal, perempuan mana yang paling mendayu suara? Kelantan dan juga Thailand. Abang nak pakai apa abang? Mana? Abang toping abang. Tapi sebab tu saya tu cakap ni kejap ya. Saya cakap biarlah suami ni suka duduk kat kedai mamak daripada duduk kedai tom yum. Betul. Kalau kat mamak bos. Kalau kat nenek Kau dah adik. abang. Oh, jadi memang ada kajian bacaan tom yum. Betul. Okey, tapi memang daripada segi buat duit komersial, suara VO ataupun sebagainya. Okey, kita tengok dulu. Kebanyakan mereka dah tak ada lah. Dulu saudara Ali. Kebanyakan daripada dia ni otai lah, tapi dah meninggal dunia dah. Kemudian kita ada orang nama dia, sahabat kita namanya Adnan Ali pun ada. Dia disebut sebagai suara emas dulu di TV3 lah. Dia dah lama lah. Suara dia basic, dan suara-suara macam ni sebenarnya dulu lah, saya tak pasti sekarang. Dia orang ni banyak kita dengar di TV-TV, kaca TV untuk iklan. Okey. Kan. Sekarang ni memang ada generasi baru. Kita bergantung lah nak iklan travel, nak iklan yang macam mana. Kalau iklan yang memerlukan apa nama ni lebih karisma, contohnya authority, kita kena gunakan orang yang ada base yang lebih sikit sebab dia melambangkan authority. Kan. Kalau kita nak yang, ni pengalaman saya lah, kita nak yang bab entertainment sikit, kan, travel ke, melawat apa nama Disneyland ke, lain lah kan. Kena karakter yang lain lah, energetik lah. Betul. Tapi bagi Haji sendiri lah, permulaan masuk dalam industri ni lah, sebagai pembaca berita dulu ke ataupun sebagai VO sejarah macam mana ke? Masa macam tiba-tiba masuk TV3 tu, nak kena buat apa dulu masa ke cuci-cuci tandas. Macam tu lah. Macam tu. Oh ya. Sebab saya sebenarnya minat bidang macam ni lah, macam you all buat ni. Sejak saya kecil lagi. Okey. Masa saya kecil dulu kan ada tape recorder yang masa yang besar tu, tape tu. Jadi arwah ayah saya ada beli benda tu. Jadi kami adik-beradik ni suka rakam suara lah kan. Macam drama di RTM lama-lama dulu kan kita dengar kan. Betul. Kan. Sampai sekarang ada lagi. Ada lagi Jadi suara orang tu berlakon, kita dengar suara kita, lepas tu kita dah buat macam kertas tu kita gerisik-gerisikkan macam rumah terbakar, air, kita jalan kaki macam tu. Rupanya bila saya tengok benda tu wujud masa kita kecil lagi. Jadi apa yang kita minat masa kecil tu sebenarnya pastilah macam Piramak kan dulu kan. Ya. Mesti ada. Minat kan. Sebab tu baru mendorong kita. Betul. Dia ambil dulu mesti ada. Betul. Mesti ada. Mesti terbayang satu masa besok, ya aku nak jadi macam ni lah. Mesti dia terlintas lah. Tapi lepas tu kita pilih lah. Cabaran tu ada. Balik pada soalan tadi, saya masuk kepada TV3 bukan atas dasar nak jadi cadet broadcast journalist saja. Okey. Masa tu saya kerja, dulu saya susah. Memang sekarang pun susah jugalah. Dulu lagi susah. Saya menganggur dulu setahun. Saya balik belajar, tak ada kerja. Masa tu orang ingat saya ni sebab jejak rasul, sebab ni ingat saya ni latar belakang agama. Saya bukan. Faham? Saya belajar, saya latar belakang saya sekolah menengah, saya bahasa Inggeris. Kemudian saya batch terakhir MCE. Apa tu MCE tu? Tengok tak tahu Tak tahu MCE. Malaysian Certificate of Education. Last kali tahun 1979. Lepas tu diganti dengan Sijil Pelajaran Malaysia. Sebelum SPM. Okey. Generasi MCE ni you tak boleh kelentung bahasa Inggeris dia. Walaupun dia ada grade 3 ataupun bahasa Inggeris dia dapat 6, 7, you tak boleh challenge dia. Sebab memang dia, bila cikgu mengajar dalam bahasa Inggeris, dia tahu bab nahu grammar ni asas. Jangan kelentung grammar ni. Betul. Okey. Jadi dah lari topik dah. Saya sudah cakap lari topik. Graduate daripada MCE? Okey baik. Okey. Maknanya saya balik tu, maksudnya saya belajar tu masa tu generasi dulu. Kalau kita ada sedikit kecemerlangan, kita dapat scholarship. Okey. Jadi saya scholarship, saya pergi ke Central Michigan University di Michigan selama 3 tahun. Michigan? Saya balik, ramai yang tahu yang pergi situ. Arwah Mazil Lokman di Ohio. Arwah Wazali Arazi di tak silap saya di Ohio juga, macam tu lah. Ini antara dasar ekonomi baru lah agaknya. Dia nak melahirkan ramai profesional. Ini semua broadcast knowledge lah untuk dapat. Bukan bahasa English. Pelbagai bidang. Okey. Mazil Lokman dalam Arwah Mazil Lokman dalam MBA, Master Broadcast ni Business Admin. Sama kat macam Wazali Arazi. Sahabat kita Ezra Haji Khawzi dalam broadcasting, Master in Broadcasting. Saya dalam Business Education. Langsung lah. Jadi saya duduk. Saya kerja di secara kontrak di Jalan Ampang. Saya nampak satu iklan broadcast journalist kan. Saya apply lah. Saya ingat lagi peristiwa ni. Bengali yang jadi reception tu. Saya minta tolong, sir, can you please send this
So, apa ni? TV3 apa ya botak TV3 dah apa lah you. Ingat lagi dia ketawa ke saya. Dia menganjing kan? Masa tu Media Prima. Memang Media Prima TV3. Belum lagi. Kemudian Media Prima Media Prima ni dah dah establish dah. Media Prima ni tahun 2000 saja kan? 2001 TV3 saja. TV3 saja. Sistem televisyen Malaysia Berhad. Masa tu tahun ke-4 operasi dia. 90-an masa tu? 88. 88. Oh, sebelum lagi. Yes, ya. Itulah. Jadi saya masuk sebagai jurnalis. Jurnalis biasa. Dan mula kita dah masuk tu, memanglah kena buat multitask lah. Suara buat, produce buat, skrip buat. Betul. Jadi sampai Z. Masa dia buat kita punya casting tu, dia panggil kita duduk tengah-tengah office tu, suruh buat stand up. Seorang-seorang? Dia suruh cipta apa ayat, cakap. Saya ingat lagi semua tu ada Bang Dil ada ni Razak Abdullah, ni Rosli Amin. Razak Abdullah menentar kita tau. Orang yang famous banyak depan kita. Bayangkan. Tapi berjaya lah. Reject. Saya punya interview ditolak. Kata kali pertama tak sesuai. Reject. Saya menunggu dengan penuh harapan dekat kampung. Menunggu tak ada berita kan. Alamak, tak boleh ni. Saya pergi balik dekat Bangsa tu. Tak tahu saya kenapa saya pergi Bangsa. Saya semayang kat Masjid Al-Wakar tu kan. Semayang lepas semayang Jumaat nampak Abang Razak Abdullah. Sebab dia yang coordinate kita punya casting dulu. Kita ingat dia ingat muka kita. Mana kita ingat muka orang datang dia. Assalamualaikum bang. Ya. Dia tu orang ni dari sopan kan. Macam ni saya punya keputusan. Keputusan apa ya? Tak, saya dah saya dah minta lah bang. Itu kerja. Oh ya, siapa nama? Zainal ni. Ya nantilah kan. Dia cerita on hindsight. Dia cerita kemudian dia balik tu, dia jumpa dengan kawan dia. Kawan dia ni kawan saya sekarang juga lah. Dulu bos saya Saleh Kasim. Satu budak lah, jauh mana tanya aku. Macam ni dia punya ni apa, sama nama dia, cuba tengok dia file reject. Dia cerita balik dia kata bagilah kesian budak ni. Jumpa kat masjid. Bagilah tu rezeki tu kata. Saya bukan bahan yang sesuai untuk TV3 masa tu. Rejected. Outlook tu memang tak kena abang sebenarnya. Kalau kata kalau kat kedai retail tu reject item lah. Masya Allah, tabarakallah. Ini ceritanya. Itu permulaan dia. Dan selalunya orang yang kena reject ni, bila dia dapat masuk, dia memang betul-betul menghargai lah. Dia gunakan sebaiknya sehingga kan trademark jejak Rasul tu dipegang oleh Abang Zainal Arifin. Bukan saya sebenarnya orang yang bertanggungjawab untuk jejak Rasul ni kan. Datuk Wan Alias Abdullah. Ya. Datuk Wan ya. Saya pergi saya akan cakap. Tak ada orang, banyak yang claim tau. Banyak yang claim kata rancangan jejak Rasul tu adalah dia. Contohlah tiba-tiba kita, saya berfikir macam mana cara nak menyemarakkan. Mungkin ada title jejak Rasul semua ada. Pio Rahmat boleh ada. Tapi bab kat TV3 ni, saya cakap khusus dalam TV3 ni, pencetus di TV3 tu yang menyusun dia punya editorial, macam mana cara nak pergi. Sebelum tu tak ada tau. Nak pergi ke overseas dalam tempoh yang lama, logistik, kontak embassy sana embassy sini adalah Ustaz Wan Alias Abdullah. Saya panggil Ustaz lah. Tapi ada orang yang claim tau. Saya tahu cerita. Ada jabatan-jabatan, saya tak sebut nama lah. Semua kaki klaim bahawa seolah-olah mereka lah yang pemudah cara ataupun kepala lah dalam jejak Rasul. Senang. Bila saya tengok footage gambar jejak Rasul lama ni, saya rasa ini boleh mengimbau sebab mungkin kita keluar ni dah dekat-dekat nak Ramadan tau. Kita pun lagi berapa bulan lagi, 2 bulan nak puasa ataupun lagi sebulan lagi. Bawa kamera dengan tip naik gunung Sinai. Naik gunung Sinai Mesir. Saya tengok footage tu. Ada footage yang background. Saya tak ingat episod apa, tapi episod tentang menceritakan tentang perjalanan jejak Rasul. Jadi ada di sebalik tabir. Di sebalik tabir dia. So ada gambar tu kuning-kuning lah. Ada bukan footage cantik pun, tapi diorang bawa kamera besar macam kamera digital sekarang ni. Saya tak. Lepas tu dia kena masuk tape dalam tu. Kan, macam mana bayangkan diorang nak kena save tape. Macam kita boleh transfer sekarang ni. Dulu macam mana? Betul. Kan? Jadi saya nak tahu juga macam mana. Kita tak nak dengar benda yang manis-manis lah. Benda susah masa tu. Mungkin hilang data. Sekarang data lah. Hilang tape ke. Hilang turunnya pun boleh. Hilang turunnya pun kalau ada. Kesusahan pasal jejak Rasul awal-awal ni. Masa orang tu 12 kilo satu, 12-13 kilo. 12 kilo. Nampak satu. Satu. Tripod dia besar. Lagi satu ni, Jipam. Tu yang besi tu. Yang you nak naik tu pun kita bawa tau. Railing besi macam kereta api pun kita bawa. Yang railing tu. Semua kita angkut.
masa dulu kan, sebab kita nakkan shot yang cantik lah. Sekarang ni pakai slider saja. Slider, drone, gimbal. Jadi bab di Sawali Tabir tu kenapa kita buat? Sebab memang kita menerima banyak cabaran. Contohnya kita ditahan dekat barang-barang kita ditahan di Arab Saudi. Saya ingat lagi masa tu, tidak tahu jumlah hari berapa dia tahan, tapi akhirnya 3 hari lebih kurang lah dia tahan, tak boleh ambil. Jadi kita menunggu hari-hari pergi situ, menunggu apa jadi kan. Lepas tu di Yaman kena kejar dengan truk yang bawa machine gun tu kan. Sebab kat Yaman. Wow. Semata-mata sebab cameraman pergi shoot minyak punya refinery. Kemudian dia tuntut tak footage yang tu? Dia kan sebab kita nasib baik kita ada dia punya guide tu kelentong jugalah. Tapi tip tu selama saya pergi berapa tahun ni memang tak pernah ada orang rampas tip. Tak pernah kena rampas tapi sebab apa, kita ada surat, kita ada permit, kita tak pernah pergi tanpa permit. Dan adakah nama Malaysia tu membantu bang? Sebab saya travel nampak macam nama Malaysia ni agak membantu ke tak? Kita sampai satu tempat, kita kena pergi embassy dulu. Embassy kita. Kita kena bagi tahu. Maknanya kita ada backup daripada embassy. So kita sebut kedutaan, maknanya dia tahu Malaysia lah. Tak ada masalah. Selepas Hijrah Rasul dikenali, dah meletup, orang nanti-nanti kan nak masuk Syaban, nak Ramadan, iklan dah keluar. Waktu tu saya rasa mesti ada layanan yang lain, yang best. Star lah ke. Jejak Rasul Zainal Arifin ni kau datang, sama bak kenduri ke, ada unta ke kan. Mungkin kita tak tahu yang mana ni pula. Yang seronok kena layan sebab Jejak Rasul dah top ni. Saya mungkin minta maaf dulu. Sebab sekarang saya bukan dengan TV3. Sebab mungkin ada pihak di TV3 yang kurang senang kalau saya ceritakan. Tapi kita kan bercerita tentang semasa khidmat saya di TV3. Yalah, pengalaman industri kita. Sebab saya buat Jejak Rasul ni, kalau tak nak pun makan masa, sama ada saya sebagai host atau sebagai pengurusnya tu, makan masa sampai 20 tahun lebih. 20 tahun Jejak Rasul. Kalau 20 tahun tu kejap KWSP berapa tu, banyak tu. Dia takut. Jadi memanglah saya ingat lagi masa tu saya balik sebut, kalau semayang tu kan, pagi-pagi Jejak Rasul kita nak angkat takbir pun tak boleh, Jejak Rasul lepas tu balik rumah tu, dulu kan kat Hari Raya kan, berguni-guni beg plastik kat Hari Raya. Kat Hari Raya kerana Jejak Rasul saja. Jejak Rasul. Dan masa tu ada baca berita sekali. Ada baca berita Masya Allah. Jadi kalau Zainal Arifin sekarang ni, siapa selebriti sekarang ni? Ingat supaya saya. Kira kalau macam sekarang ni kan, di TV3 ni kalau dikenali Zainal Arifin sekarang ni, siapa yang ada yang hari ni kita boleh letak dia di tempat Zainal Arifin sewaktu itu? Yang hari ni nama-nama yang hari ni. Maksudnya yang semacam lah yang melakukan. Saya rasa soalan Ami adalah pada pandangan Haji tengok yang line up sekarang ni, siapa yang Haji rasa boleh pergi ni? Ramai. Tapi kita mesti faham tau, dulu competition dia tak banyak. Sekarang competition TV dia banyak. Betul. Kita ada Astro, kita ada TV3, kita ada TV9, kita ada lagi media sosial. Astro ada show lagi kan. Betul. Sampai kita tak nak sebut pun nama-nama dia sebab kita tak kenal. Tapi kalau segi brand lah di TV3 tu, of course kawan-kawan kita juga, macam Fitri Yahya, Eli Iskandar masih lagi, Ahmad Nur Sulaiman. Dia carry the brand lah. Tapi berhenti pun mungkin macam saya pun masih carry the brand. Orang pun masih associate. Nak buat macam mana kan? Kita tak boleh hapuskan sejarah kita. Saya dimaklumkan, tak tahulah daripada kawan-kawan, bahawa soundtrack ataupun background music Jejak Rasul tu dibuat oleh seorang berbangsa Cina. Betul ke Haji? Kita boleh cerita sikit pasal sejarah soundtrack Jejak Rasul ni? Baik. Bukan saja Jejak Rasul, tapi kebanyakan daripada montage muzik di TV3 seperti Majalah 3, Buletin Utama, Nona, Jejak Rasul, Al-Risalah, dicipta jingle tu oleh kawan kita Mendiang Peter Lim. Ya. Mendiang Peter Lim. Peter Lim tu karakter dia menarik. Karakter dia memang kalau you pergi macam ni duduk sini kan, dia hati dia baik. Kalau kata dia kata piu kata saya, apa you mau lagi kacau dah saya, apa nak cepat bagi dia buat. Dia kasi susah tapi siap dia buat. Hati dia baik. Jadi bila dia meninggal dunia tu, banyak orang kehilangan lah. Dia sebagai orang yang sangat berbakat lah. Tapi jingle besar memang dia yang buat. Bila sebab lagu Jejak Rasul tu, macam mana bunyi? Ini zaman yang telefon Nokia dulu tu.
Siapa Nokia yang Ya, orang tanya heavy sah. Zaman tu dah ada key on dah reka dah. Maknanya dia punya permulaan pioneer dia tu memang gempak lah permulaan. Baik. Jadi Saya Min okey. Daripada jejak Rasul, saya tak tahu mungkin apa sebab daripada Islamik yang menyebabkan satu surau kenal tiba-tiba lari ke Misteri Nusantara. Itu diarahkan ke atau memang nak sendiri ke nak tahu ni tiba-tiba pula. Itu saya terkejut beruk lah masa tu. Saya mengalami apa cakap ni? culture shock lah. Culture shock lah. Orang kat telefon saya. Apa ni? Daripada cerita yang buat kisah Nabi, buat cerita pasal khurafat. Apa dah jadi ni? Kawan-kawan telefon kan. Tapi saya diarahkan lah. Yang orang yang bertanggungjawab mengarahkan saya tu nama dia AKZ. Kalau dia dengar ni, dia tahu lah tu Ahmad Kamalul Zabak itu. Bawa saya lah sampai ke sudah lah. Dia tu dia panggil Ainal, I want you to do this new program, Misteri Nusantara. Title pun dia yang bagi. Yang satu lagi Arwah Naim tu, dia kat dalam bilik tu, tak silap saya, Misteri Nusantara. Cerita apa ni? Tentang bla 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 bla. Producer dia Maslin Nordin. Okey, kenal. Maslin Nordin Cik In tu? Cik In. Cik In. Jadi rancangan tu di bawah saya. Saya post kepada saya ni diberi tanggungjawab untuk menyelia rancangan-rancangan ni termasuk Misteri Nusantara lah. Jadi Cik In tu di bawah saya lah. Masa tu Jejak Rasul pun pernah di bawah saya juga. Jadi bila dia arahkan saya buat benda tu, bila saya host, saya ada sedikit kebebasan tau. Maknanya kalau sebagai host, kalau kata Cik In tadi dia tak suka, potong saya kena ikut cakap dia. Tapi sebab saya post kepada dia, dia terpaksa bagi laluan juga kepada saya. Itu kira dia sikit. Dia kira host minta izin bos tu dia. Saya pernah bekerja buat Cik In lah. Kita buat Lensa 106. Dia macam ala-ala bersamamu kan. Seru. So Cik In ni ada karakter tersendiri lah. Semoga Cik In terus sihat lah dengan apa yang diusahakan. Cuma saya nak sebut, bila sebut Misteri Nusantara, permulaan Misteri Nusantara tu, dia sezaman waktu tu orang berbicara tentang hantu, tangkap hantu, munculnya satu nama Uncle Seekers tau. Waktu tu. Dia kemudian Uncle Seekers tu waktu tu dia mula talk sebab cerita hantu dah mula diprogramkan, dikontenkan. Jadi penerimaan orang macam-macam lah. Tapi nak tahu pengalaman Haji sendiri pasal cerita hantu tu, in real, memang kat location tu memang betul-betul ke? Memang diorang ada tim yang menangkap hantu. Masuk Amin bahasa mudah lah. Tu semua set up ke betul je. Okey. Kau ingat saya lah, kewujudan Uncle Seeker TV7 masa tu kemudian sikit. Kemudian. Dah lambat sikit lah. Okay. Jadi kita punya lokasi pertama sekali untuk rekod kita punya host location intro tu dekat Tasik Biru Kuang. Kundang tu. Kundang. Masa tu Tasik Kundang belum macam sekarang lagi. Betul. Memang tempat tu macam jin bertendang lagi. Kita pergi tu waktu malam. Masa kita buat tu, kita tak ada idea tau. Tu macam kat studio. Bukan buat kat studio. Okey, buat kat Tasik tadi. Masa tu kemenyan. Kita bakar asap. Masa tu kita bakar telur punya apa tu? Apa telur? Bekas telur yang bekas telur tu. Apa sponge tu. Selalu orang buat ni biasa kalau nyawa roh. Dia tak. Semua mesin masa tu bikin tak dapat ke? Aku tahu tak tahu. Buat benda tu, buat apa ni kan. Saya ingat lagi closing dia tu. Dia setiap benda ni dia mesti ada detail dia, betul tak? Betul. Masa tu entah macam mana saya tak tahu. Keluar perkataan keramat tu. Jangan biarkan. Masa tu dia pakai apa nama tu? Pakai jiwang, mini jeep kan. Kamera datang kan. Ayat saya ingat lagi, masa tu saya ingat lagi lah. Sekian Misteri Suara malam ini. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada dia. Mana kita mendoakan lah dia kan. Betul. Apa tu ayat sekali. Masa dia tarik tu, apa ayat dia? Jangan biarkan diri anda di seluruh bumi. Jangan biarkan di seluruh bumi dengan tangan sekali. Misteri. Itu dah tahu masa tu. Itu pun saya tak tahu lah. Saya lupa lah. Cik In punya idea mesti ada lah masa tu ramai-ramai kan. Tapi itulah datang secara spontan. Jangan biarkan diri anda di seluruh bumi. Misteri. Ada sampai sekarang. Sekarang. Okey, tapi itu balik pada soalan tu. Di set up atau memang ada cerita yang betul, ada yang cerita set up dalam Misteri Nusantara? Saya buat ada. Misteri Nusantara ni sampai 2011 lama tak? Tak sekali pun saya nampak hantu. Tak sekali pun? Diganggu pernah. Tapi tak sombong sangat tau. Saya kata apa tak ada. Tapi akhir diganggu ada. Tapi melihat tidak. Cerita diganggu tu macam mana? Cerita dia panjang sangat. Tapi digangguan tu memang menakutkan. Okey, macam mana tu? Apa kita ada masa je? Sikit je. Tak boleh. Cerita je je. Kita ada masa. Cik In pun ada. Okay. Di Bali. Di Bali. Bali memang keras. Bali memang keras. Kalau pernah dengar cerita dulu, nama dia ni, Pokok Trunyan.
Pokok Trunyan. Pohon Trunyan di Bali tu, pokok besar tu. Astagfirullahaladzim. Pohon Trunyan ni pohon yang paling tua tu kan, yang diprotect oleh undang-undang Bali kan? Protect ya? Dia protect sebab ada satu kes apa nama Allah Masya influencer daripada Eropah, dia orang langgar pantang larang kat situ. So dia orang pokok Trunyan. Pokok Trunyan. Okay. Oh, influencer tu kena? Kena undang-undang Bali. Dia tak boleh masuk Bali dah. Okey. Nak pergi situ tu kena naik bot lah, biasalah. Naik bot semua sampai sana tu dah petang kan. Okay. Jadi bila kita baca dalam tu dulu research masa tu ada internet, ini ada masa tu. Saya tak pasti. Ada lah sebab kita tahu. So dia kata orang tempatan kat situ, orang asal lah. Bila dia mati, jenazah dia tu, dia tak kubur kan, dia letak di bawah pokok. Ya. Lepas tu dia akan tutup dengan ranting-ranting buluh. Ya. Yang macam rumah tapi dia kosong. Jadi itu je. Jadi masa kita datang tu ada 11, saya kira 11. Jadi saya datang, saya excited lah. Oh yo, dengan cameraman semua kan. So kita shoot terus, shoot. Tapi pokok Trunyan ni fungsi dia adalah untuk menyedut bau sebab dia wangi tau. Okey. Dia menyedut bau. Tapi makin lama saya dekat situ, bukan makin wangi tau, makin berbau. Jadi saya cakap lah, ada mayat yang masih pakai baju lagi. Misalnya tu pakai baju. Ni baru 2 minggu lah. Dia meninggal. Dia letak kat situ mayat-mayat yang mati, yang meninggal. Yang di situ dia tak kebumikan. Ada setengah orang asli di atas pokok. Dia ni dah situ. Jadi tengok satu-satu, nampaklah gigi dia dah mula merepot. Kulit dia dah mula bau haji, melepuh. berbau manusia lah. Makin bau lah. Bau mayat. Bau mayat lah. Sebab dia tak tanam kan. Yang mulut kita cakap, berbau lah tempat ni. Berbau. Lepas tu cameraman tu ambil sajalah. Lepas tu nak buat stand up duduk kat pokok ni, ambil. Dia bau wangi tau. Dia cakap wangi lah. Saya cakap lah, adalah benda saya cakap. Tapi kedudukan saya tinggi sikit. Jadi macam di bawah sikit. Tengah saya bercakap tu, technician tu, mulut dia tutup mata. Dan mulut dia komak kamit. Dia cakap, oi, aku cakap, kau ni menurun juga. Kenapa kan ni kan? Dia tak cakap apa kan. Balik. Saya ingat lagi nak makan. Tengah hari, saya semayang kat surau tu, ada bau mayat tadi tu. Bawa sampai ke surau. Kan kita ada belajar. Hidung kita kadang-kadang dia akan lock. Bau tu. Ya, betul. Kuat betul bau ni, dia lock kat sini kan. Padahal perjalanan tu dalam 2 jam lah. Jauh dah. Sambung balik pergi ke bukan Denpasar ya. Denpasar bandar je, Bali. Satu lagi apa? Yang paling besar dia apa? Oh, bandar Bali paling besar. Tahu? Ibu negara. Saya tak pernah Jakarta. Kamu dah? Ibu negara. Denpasar. Malam tu sambung recording. Pukul 3. Tengah bercakap ni. Bau mai tu. Macam nasi goreng kan. Nasi goreng datang. Kita dah simpan memori tu. Dia datang. Sedapnya nasi goreng kan. Hilang. Bau tu datang. Tu hilang. Saya pasal macam ni lah. Ada datang. Saya cakap dengan cameraman. Kau bau tak ni? I don't know. Ya, I don't know. Sombong betul. Bau tak? Mana dia tahu lah. Dia bau tu kan. Ya, mungkin lah. Mungkin. Dia bukan technician tadi tu. Technician tu senyap dah. Besok pagi saya bangun, recording terus. Besok pagi saya bangun, the first thing yang saya bau ialah bau tu lagi. Buka mata je, bau tu kuat bau dia. Kan? Hilang kan. Saya balik Malaysia. Saya landing saja. Apa nama ni, bos saya telefon. You have to go to Jakarta. Bos, saya bos sampai balik ni. No, you have to go to Jakarta, interview pengobor Bali. Dekat Jakarta kan. Tak apalah. Maknanya saya sampai, saya akan pergi lagi kan. Saya balik rumah kan. Malam tu, lapar. Anak saya lapar, anak wangsu. Lapar lah. Saya turun dari bilik kan. Saya tengok jam tu pukul 12. Pukul 12 je. Kita rasa kita punya diri ni jadi kosong. Kita ada peninding tau, rupanya kat dada kita ni. Bila berlaku pukul 12 tu, kosong ni. Kita rasa macam anything can come to our body. Dia jadi vessel lah. Jadi vessel yang kosong. Ya, vessel yang kosong ya. Saya jadi takut, saya lari masuk dalam bilik, saya bagi kat isteri saya kata, tutup semua pintu, cakap. Saya pun duduk dan tidur. Besok saya pergi jumpa bos saya kata, ayat saya keluar, hidup saya dah berubah. Macam orang gila tu. Maksudnya kita dalam keadaan yang macam tu, ketakutan, kita boleh cakap hidup kita dah berubah. Saya berubah dengan arwah. Saya terus pergi berubah dengan arwah Ustaz Ismail kat Kuang tu. Ismail Kamus? Ismail Kuang yang dekat kubur rumah anak yatim tu. Okey. Oh ni, okey Ismail, okey. Dulu dia XTV3. Ya. Dia mengubatkan saya lah. Saya datang kat dia. Dia suruh masuk dalam bilik dia.
Lepas tu ubat. Tengah dia bercakap ni. Sekejap kau. Tengah dia tanya kita. Dia kata, kau ni terkejut ke dia? Kejut buruk. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Tak Ustaz. Memang okey. Dia kata ada benda macam keluar. Saya terbayangkan movement. Kalau keluar kat mana? Muka ni. Macam 3D swap. Daripada muka Haji. Betul ke Ustaz? Betul. So dia buatlah proses-proses tu. Dia bagi air, mandi, minum. Balik, ada lagi benda tu. Ada lagi kan. Kat rumah. Saya penakut tau. Saya pukul 12 tak ada, 10 saya dah masuk dalam bilik dah. Lusa saya pergi Jakarta kan, semula kan. Ni juga sama. Tapi cerita ni macam cerita kartun tau. Saya cerita nanti orang cakap saya ni Ini mereka lah. Tak apa, betul. Terus lagi. Tapi saya cerita kat kawan-kawan yang rapat-rapat je lah. Betul lah. Di belakang kamera lah. Di belakang tabir. Tapi ni cerita kartun. Anggap dia sebagai cerita kartun. Baik. Okay. Teknologi. Nanti saya pun nak cerita saya. Sekejap. Pusing seimbang. Dia recording dengan penggabung Bali tu, di Balai Polis Jakarta, dekat basement. Dapat akses untuk sembang dengan penghubung? Sebab kita ni adalah diarah mendapat kebenaran dari Kerajaan Jakarta. Dan kita nak, saya dengan Kamarudin Mapir, Okay. arwah Abu Hari, pergi ke sana. Rupanya dekat bawah penjara Jakarta tu, ni Balai Polis Jakarta. Okay. Dia punya sentral tu ada basement. Dalam tu kita tengok ada ni lah kan, ada pejabat, ada komputer kan. Lawa. Betul, saya tengok. Ini yang saya nak interview ni. Polis tu tepuk-tepuk, ketawa-ketawa kan dia. Bukannya dia dah lock up. Dia punya cara tu tau, dia berbual dengan Mamat ni kan. So dia gunakan psikologi lah. Tapi bila kita tengok dekat dinding tu, ni semua penggabung Bali ni dah dipangkah. Dia dah mati. Dah mati. Okay. Semalam tu recording lah. Recording tak apalah. Selesai recording. Tapi sebelum saya nak pergi recording tu, asal tu kan, saya semayang jamaah lah. Tapi cerita kartun lah. Saya cerita ni, kawan cakap ketawa saya pula kan. Tak apa Ji. Kalau terus dia tidak siap, kita potong. Kalau Ji tak selesai, ada cerita je. Lepas tayak akhir tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Tahu saya bergerak. Wah, bergerak sedikit. Bergerak. Tapi firasat tu mengatakan benda tu yang ada. Bergerak. Saya buat gumpalan api. Macam Bugin tu. Kalau apa-apa, gumpalan api, kita bagi kita kekuatan dengan diri kita kan. Saya tahu dekat belakang lah. Kita dapat tu dekat belakang. Okay. Kan. Apa Doraemon, apa nama tu? Apa? Goku. Mungkin. Sama dia. Dia lari. Kat depan tingkap. Kita tak nampak. Firasat kita merasakan macam tu. So bagi lagi. Bulan dulu tu. Bagi. Pom dia hilang. Pam. Contoh dia buat recording tadi tu. Okay, baru pergi buat recording. Besoknya nak balik. Saya cakap dah, saya dah boring dah kawan-kawan. Berapa boring dah kawan-kawan tu kan. Masa naik kapal terbang tu, saya kau tengok dekat tingkap. Kau jangan nak ikut aku Kalau kau ikut aku, mati aku bunuh kau. Kau tinggal kat sini. Jangan ikut aku. Saya pelai balik. Tak ada. Alhamdulillah. Betul lah. Itu yang diajar oleh Tuan Guru Harudin. Dia bukan abugik tu ke bang, bukan pukul. Dia adalah simbolik penghalauan. Menghalau ke pukul ke ludah kan. Kita mengisyarat. Jadi saya tak rasa benda tu lucu. Saya betul itu cara. Itu mengisyarat betul. Isyarat. Seperti mana kita dalam satu tempat kita nampak pergi. Jangan. Itu memang Tuan Guru Harudin pun ada ajar. Kalau kita nampak kat rumah, kita rasa contohlah dekat bilik ni ada macam ada gangguan apa. Kita tiba-tiba rasa meremang kan. Kita Tuan Guru cakap kita ketuk kat sini. Kan? Ada ayat sebab Nabi pun bila dia pergi satu tempat tu Nabi pun sampai. Jadi Nabi rasa tak selesa kat tempat tu, Nabi ketuk, ya ardu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tu ayat dia panjang lah, tu pendek. Sebenarnya tu juga kita katakan, pergi, jangan kacau aku kat sini. Jadi itu ada ikhtiar lah untuk pergi. Tak semestinya dia akan hilang dan pergilah. Tapi bila macam Adi, tadi saya terkejut tadi tu kan, saya yang pergi yang ni. tapi itulah, itu simbolik penghalauan. Jadi saya cerita ni best lah cerita ni. Tapi tak berakhir lagi. Masa tu saya tak tahu benda tu dalam mainan saya, gangguan tu sebagainya. Saya tak tahu dia tu wujud tidak. Faham. Ada job heboh di Shah Alam 2 bulan lepas tu. Makan-makan dekat pokok cherry tu. Pokok cherry macam kantin dia lah Ada technician tadi datang. Technician kenapa dia buat kami tadi tak tahu lagi. Okay. Aku cakap aku kena kacau lah. Kenapa? Hantu Bali tu. Bang, aku dah cakap dah bang. Apa cakap?
Tak cakap pun. Ingat tak? Masa abang buat stand apa? Kenapa? Menurun. Yang saya komat kamik tu. Kenapa? Saya nampak belakang abang ni ada benda besar bertanduk. Nak belakang abang ni. Saya tengok tu, saya tutup mata, saya baca selawat. Kenapa kau tak cakap kat aku? Abang perasan tak? Lepas abang buat benda tu, abang duduk. Semua kameraman kata, saya ni dah berubah perangai. Muka saya jadi hitam. Memang saya duduk kat penjuru perahu tu, nak menikmati pemandangan lah. Tapi pada dia orang, saya menyendiri tau. Saya tak bercakap. Muka saya dah hitam. Dah lain lah. Pada pandangan orang. Itu yang saya tahu dengan orang ni. Okay, saya tak pernah berasa saya tak pernah berasa seram seperti ini. Amir ada pengalaman sedikit? Cerita tu lain macam. Ini saya rasa cerita ni lagi seram daripada cerita-cerita podcast hantu kat luar sana tau. Saya ada pengalaman saya nak cerita pula dengan Ahmad Haji lah. Dia hantu, dia lagi hantu hantu. Hantu tunduk jumpa saya. Saya masa sempat belajar di UKM dulu kan, Haji tahu ada satu jalan pergi ke Bangi Lama. Ikut belakang, ikut agensi nuklear. Jalan tahu Bengkok. Ya, Bengkok. Saya ingat lagi masa tu saya buat tesis and then balik lambat pukul 2 pagi. Benda sama berlaku pada saya. Masa tu jalan Bengkok tu dia macam tak habis, dia macam looping. Dia tak habis bang. Dia tak habis masih. Tak habis. Dan alhamdulillah kita belajar asas 10 daripada Darul Syifa. Kepada semua orang masuk Darul Syifa bukan bererti kita nak jadi perawat, bukan. Belajar untuk dinding diri amanat diri. So saya baca asas 10 tu, jumpa jalan keluar. Itu je lah yang saya pernah lalui paling saya rasa. Untuk contoh asas 10 tu apa? Asas 10 dia ada dia punya bacaan, antaranya ayat kursi berkaitan tentang Rabbus samawati wal ardu, semua tu ada dalam. Boleh download je, tapi paling penting adalah jumpa dengan mana-mana pengamal Darul Syifa untuk kita ulang bacaan untuk faham betul makhraj betul ke tidak, dan amal untuk diri sendiri. Dia ada Tuan Guru Harunin juga ada ajar untuk perinding kita ni, bagi starting kita rasa kita tak selesa, tapi kena buat amalan ni 7 hari lah. Lebih utama pada perawat. Maksudnya hari pertama selepas kita diijazahkan untuk kita mendapat ijazah sanad bacaan daripada Tuan Guru masa tu. So bermula hari tu selepas solat, untuk hari pertama selepas solat fardu baca satu Al-Fatihah. Okey, hari pertama. Hari kedua 2 kali. Mana lepas subuh 2 kali, lepas zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib, isyak. Esok hari ketiga 3 kali. Hari keempat 4 kali, 5, 6, 7. Hari ke-7 tu dah cukup seminggu. Kita akan jumpa balik dalam kelas Isnin malam Jumaat. Kan, jadi masa tu kita akan dapat ijazah ayat yang lain pula, ayat kursi pula. Di pengamalan ni sebegitu untuk menjadi peninding diri kita. Dia bukan semudah macam kita hari ni bila pergi satu kursus minta maaf saya sebut lah, kalau jadi perawat ni kena scan. Darul Syifa tak ada scan. Kalau kata scan hantu begitu, itu mungkin yang lain. Datuk Ismail Kamus pun kalau mengajar daripada Saruni pun dia tak kata dia boleh scan penyakit. Tapi hari ni orang kita lain bang. Sikit-sikit scan. Sikit-sikit scan. Awak ni ada orang buat ni. Dan yang awak paling penting ni awak ni rantau lah. Dan yang paling penting, disiplin sebagai perawat adalah tidak mempercayai kata-kata yang dirasuk. Betul. Kita percaya kata-kata jin yang memang masih boleh. Dia sikit-sikit dia kata bang. Yang buat ni orang dekat. Keluarga yang dengar tu mula fikir siapa yang buat. Betul. Mula sangka buruk. Yang dekat kita tak tu dia ni gini. Mula kita shortlist. Habislah rosan haram kita mempercayai syaitan dan iblis. Tiba-tiba kita dah kata dia dalam Al-Quran semua kan, dia ni musuh sesat. Tiba-tiba bila dia cakap kita percaya. Mana boleh. Menarik lah cerita hantu ni. Kita tak ada cerita hantu lagi hantu. Abang tahu tak, podcast ataupun konten pasal hantu ni sekarang tinggi. Kembali dengan top. Sekarang ni kita ada satu podcaster daripada Singapura. Dia paling top sekarang kat Spotify dan juga dalam medium social media, iaitu podcast Malam Seram. Dia cerita dia bukan apa, era pun ada, tak silap era. Setiap malam apa saya tak ingat, dia akan ceritakan kisah hantu orang. Dulu kan radio ada kisah hantu, ingat tak radio kisah hantu? Dari tengah tanya-tanya, lepas tu dia kata, saya lah yang kat kubur tu. Kadang-kadang hantu telefon radio. Pernah berlaku kat Suria ke kat mana. Jadi kalau saya bagi cadangan, kalau abang nak in balik, abang buat podcast hantu bang. Apa memang dah ada background hantu. Misteri hantu kan. Itu bang sekarang trend bang. Trend. Cuma bukan nasihat lah. Apa abang komen? Sebab benda ni saya rasa macam setiap benda ni dia macam ulang balik bang. Saya rasa lah ulang balik. Recycle. Satu kejap-kejap musuh hantu, nanti dia habis. Dia habis benda lain balik. So macam contoh agama pun sih. Dalam industri lah kita kata. Dia mula-mula contoh dulu ustaz-ustaz ni macam contoh zaman Ustaz Ismail Kamus. Lepas tu hilang kejap. Lepas tu pergi ustaz YouTube. Ustaz YouTube Ustaz Zai terus. Hilang pula.
OPU, sekarang TikTok kan, tapi dia yang penting ekstrak dia sama. Abang sebagai orang yang dalam industri hantu ni kan, abang boleh komen sikit pasal industri ni? Industri agama ni lah. Agama dia hantu ke macam mana abang nampak trend ni? Pribadi Saya pribadi saya bagus. Secara pribadi bagus. Cuma itu kita kan berhati-hati lah. Sebab apa? Apabila kita bercakap di televisyen contohnya kan kita ada self censorship. Apa tu bang censorship? Kita menyaring secara kendiri menyaring apa yang kita harus cakap tak harus cakap. Ya betul. Tanggungjawab kita. Ini tak dulu satu ketika satu nak sebut tak boleh lah, satu host dia menyebut satu perkara memperolok-olokkan seorang ahli sukan. Ya, saya tahu. Nama ahli sukan. Ahli sukan tu. Comeback. Pada dia memang kalau kita buat jenaka tu di luar tu mungkin boleh dimaafkan lagi, tapi disebabkan di public media, jadi benda tu sangat menunjukkan kita ni sebenarnya hanya bijak tau. Sebagai tokoh yang berbicara di media sosial, tak kira lah sekarang ni lah sepatutnya di media sosial pun kita kena jaga. Sebab kita menjadi contoh. Kalau kita menggunakan perkataan yang negatif contohnya, yang orang akan ikut. Orang akan ikut. Saya tak merujuk kepada siapa. Yalah, faham. Jadi apatah lagi bila di luar, bila kita semakin sekarang ni orang jadi influencer dan sebagainya kan, konten sebarang konten dia masuk, tak peduli apa pun. Betul. Soal konten bebas bang, tak ada batasan. Tak ada batasan. Kemudian di luar pula sekarang ni sehingga kan dia nak jadi konten sebab apa? Sebab nak kaya. Tapi bila dah kaya dia jadi sombong. Pada dia sombong tu okey, aku influencer lah, aku 1.5 million. Tapi dia tak tahu ada orang yang tak mau jadi macam tu. Ada orang tak mau nak 1.5 million viewers tu, tak mau. Tapi pada mereka kejayaan tu adalah berapa banyak viewers. Tak boleh nak salahkan pula Station TV pula, tengok berapa. View Rambak punya berapa? Follow berapa? Piam ni berapa? Zainal berapa? Zainal tak ada polis dah. Yang ambil dia lah. Soalnya saya tak pilih nak ambil, saya pilihan saya tak mau. Sebab saya macam kalut lah. Sekarang ni mana start TikTok sebab nak tolong promote produk sendiri, hasil sendiri. Hati-hatilah, pada saya itulah fitnah yang antara yang dimaksudkan di akhir zaman. Kalau dulu bang, Station TV dia nak tengok apa? Kalau sekarang ni dia nak followers. Dulu dia tengok apa? Viewership. Kita satu badan, satu organisasi yang kita bayar annually ke apa ke untuk mendapatkan berapa jumlah. Contoh dulu kalau 4 juta, Misi Nusantara paling tinggi dulu dalam universe dia ada universe dia lah. Contoh universe dia 6 juta. Pada malam itu ke ataupun pada keseluruhan? Pada keseluruhan acara-acara lain. Betul. Dan pada time tu pukul 10 tu universe dia maksimum kata boleh dapat berapa 6 lah. So Misi Nusantara 4 juta. Itu dah sangat banyak. Banyak dah tu. Popular macam ni, terbalik ni meja ni dengan kipas-kipas semua terbalik dekat kota saya ingat lagi. Lengok dia menyain. Macam ni menyain. Memang hak bila. Dah lari pula lah. Tapi macam ni. Betul lah. Maksudnya kami tak ada zaman tu. Macam you all boleh, tak ada masalah. You all lagi bagus, ada TikTok bagus follow, tapi kena ada kawal sikit lah ayat yang kita guna. Kemudian kita tak maulah benda-benda yang negatif di luar tu pula memberi kesan pada diri kita sendiri. Lepas tu memang susah, tapi bila dah popular kita cepat lupa diri tau. Bila daripada miskin kita kaya, kita rasa kita kaya asbab kita sendiri. Banyak kita tengok kat luar sana tu. Orang peniaga kain contohnya, bila dah kaya sikit dia mula meremehkan orang lain. Nak jadi founder ni, jangan founder kau boleh cakap sombong. Apakah kekayaan itu hanya kereta yang besar? Apakah nak tunjuk? Sekarang ni ada satu trend yang saya tengok, dia nak kongsi. Cuba dia tengok ayat. Saya cukup tak suka dengan ayat kongsi ni tau. Kongsi yang digunakan sekarang ni, istilah kongsi tu dia translate daripada ayat bahasa Inggeris share. Bahasa terciptanya media sosial ni share. Kita bercakap apa kongsi. Dalam bahasa Inggeris Melayu, kita tak ada istilah kita berkongsi dengan kejayaan kita tau. Kita menunjuk-nunjuk kejayaan kita. Sebenarnya kongsi tu adalah menunjuk-nunjuk. You beli kereta contoh, you upload. Apa kau buat ni? Nak kongsi lah. Mana ada kongsi? You sebenarnya nak menunjuk-nunjuk. Itu istilah orang Melayu yang sebenarnya. Apa bahasa lagi? Bukan menunjuk lagi apa? Nah, takbur. Riak. You takbur riak dengan apa yang you ada. Bila you takbur dengan riak, you kongsi saja, you menyebabkan orang lain sedih. Orang lain cemburu, orang lain dengki. Alah, saya nak share je kan. Itu istilah sekarang ni mah. Share tak wujud dalam bahasa Melayu. Itu translation daripada ayat direct translation yang. Tak adalah kita kata sekarang ambil inspirasi apa, no lah. Tapi you pergi makan kat contoh lah kedai yang mahal kan, minit ke apa, pergi makan siapa yang suka you makan minit tu? You bukan bagi dia makan pun. Yes.
Itu satu benda yang negatif. Saya hari ni kena berlaku jujur satu hal bila abang cerita benda ni. Saya rasa awal-awal siapa sahaja yang duduk dalam dunia industri yang kita kata cahaya menyinari kita kan, spotlight kat kita, mesti ada satu ketika tu kita rasa kita self-centric sangat tinggi. Tak kuat, saya jujur. Tapi kita kena sedar bahawa tak lama benda tu bang. Betul tak bang? Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni maha kaya, luar biasa. Dia akan ajar kita untuk merendah diri bila kita berlaku kesilapan dan kesusahan. Saya nak pesan kepada adik-adik yang bercita-cita, sebab saya pergi sekolah lagi, masih lagi pergi sekolah sebab pesan Datuk Faila Kamsah untuk ceramah kat sekolah supaya kita tahu apa yang berlaku pada generasi akan datang. Bang, 10 orang tanya, 7, 8 nak jadi content creator, YouTuber, pempengaruh. Dan tak ada dah cita-cita doktor. Pesan pada adik-adik semua bahawa apa pun cita-cita kamu, nak ramai orang pandang kamu, ada orang yang nak elak daripada dipandang. Sebab apa? Nak menjaga diri, menjaga hati, menjaga akhlak. Hati-hati daripada terbabas. Allah alam. Saya bagi tahu itulah sebab kita dah termasuk dalam industri ni. Wow. Okay. Mungkin soalan akhir daripada saya lah. Panjang kita cerita, tapi yang paling best pasal hantu tadi, kejap kan. Saya rasa hantu tu lah, dia membawa kita, dia potong masa kita. Siapa pelapis dan pengganti Zainal Arifin? Wow. Tak ada. Saya rasa soalan tu bukan untuk saya ni. Bukan saya tak layak nak menyebutnya. Abang memang tak ada projek untuk wujudkan. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada mentor-mentee, tak ada. Tak ada. Tak, sebab kita kena ada, bagi saya sendirilah, kita kekurangan host yang betul-betul ada knowledge dan karisma. Kita bukan sekadar host. Sebab host hari ni macam saya lah, kita sekarang ni dia buat hiburan, dia buat itu, buat ini, dia tak ada bawa satu identiti dia sebagai host, Islamic host, Zainal identiti sebagai host yang memberi manfaat kepada orang dalam sudut kewartawanan. Contoh ada sekarang ni Fitri Haya mungkin. Tapi itu dah masih lagi bukan bawah lagi bang. Tu dah ada macam intermediate dah. Betul. Bawah lagi tak ada bang. Beginner yang saya rasa ada karisma aura. Contoh kita kata macam sekarang ZRA pun dah buat YouTube channel sendiri. Bila kita tengok tu kita kata nak Harun Didi powernya. Langit lah ni. Abang pun sendiri tengok langit lah. Saya pernah kerja dengan abang. Sangat membantu. Tak, sebab sekarang ni fasa-fasa insan-insan seperti otak-otak macam abang, ZRA dan sebagainya, dia ada pengalaman banyak tau. Tapi waktu dia berjalan dalam melalui pengalaman tu tak sempat nak tulis buku, tak ada dokumentasi. Sekarang ni masa dia untuk abang kongsikan untuk kita cerita abang ni best. Kita rasa rugi kalau tak didokumentasikan dalam podcast kita. Tu macam nak episode lain tu. Dalam ruang-ruang akan datang kan. Semuanya tak ada pelapis bang Memang ke tak apalah nak slow down lah. Yalah. Penat ke? Oh tak ada. Abang tak ada. Tak ada. Tapi kalau tak ada lah. Dia kadang-kadang pun tak tahu apa minat dia kan. Anak-anak abang tak ada nak pergi? Oh lagi tak mau lah. Lagi tak mau. Apa yang abang tak dapat lagi dari industri ni bang? Maksudnya apa yang tak puas lagi macam, maksudnya aku nak buat benda ni dulu. Saya nak buat podcast sebenarnya. Podcast? Nak sampai tu? Semua masa saya tak ada. Masa dan tim suasana sebagainya. Saya sebenarnya you buat podcast ni sangat bagus lah kan. Topik-topik yang ni. Saya tengok Indonesia dia lebih advance dari segi apa dia mengarut banyak juga. Ada yang mati suri, tak berapa kali cerita mati suri kan. Tapi saya tengok tu, satu orang ni dia setting dia set pun tak cantik. Simple je. Tapi dia ada jemput Dr. Razi, Syekh Razi tu cerita tentang alam kematian. Tapi dia kan sebagai seorang tokoh yang memang Buya Razi ke? Buya Razi. Buya Razi. Orang kecap dia juga. Tapi ilmu dia tinggi. Dia betul-betul cerita pasal kematian memang ni. Walaupun dia bukan seorang host yang bagus, sebab dia kadang-kadang dia mengganggu tapi topik tu, saya mungkin umur saya macam ni, saya suka dengar macam mana. Saya baru tahu bahawa menurut Buya Razi, asal kajian dia, di alam kubur tu dah macam immigration dah. Bukannya ada tanah-tanah ni, tak ada. Kita ditahan dalam satu bilik immigration, dia tanya apa kau buat kesalahan kau semua. Dia susah lah. Saya suka lah. Hanya kalau you all boleh buat macam tu. Ya, salam. Betul. So ada topik-topik yang memang menyentuh dengan masyarakat kan. Wow, memang seronok. Ada lagi Mat? Saya sebenarnya nak ambil kesempatan nak ucap terima kasih kepada abang mencemar duli datang tempat kami. Terima kasih banyak. Saya memang minat. Saya tengok abang Zainal Arifin tadi, saya macam
Wow, mengimbau kenangan lama lah. Masa you hantar star you hantar tu, saya kat Jordan. Saya terima tu kat Jordan. Saya tak tahu saya sebab balik tak. Saya tengok saya balik 11, 15. Dan saya pun terima kasih lah, you orang masih ingat lagi dengan saya. Saya sebenarnya tak nak contact abang directly supaya dapat benda tu official, terhormat kan. Kalau tak ada abang nak tolak pun segan. Okay, Jordan tadi kita nak tahu, mungkin pendengar kita nak dengar kan, dan nak apa tahu cerita Jordan? Zainal Arifin sebenarnya tak berhenti jejak Rasul kan, dia ada jejak lagi. Jejak apa tu? Ya ini kita akan saya sedang menerbitkan satu rancangan untuk satu stesen TV lah, swasta lah, untuk bulan Ramadan, InsyaAllah. title dia pun baru. Saya tak boleh sebut lah, mungkin menyalahi ada punya etika dia. Tapi saya pilih saya cadangkan Jordan sebab Jordan ni paling mudah sekali dari segi logistik. Tapi pada masa yang sama, masa ni keadaan bergolak di Gaza, kita tak tahu apakah yang berlaku. Walaupun dah berapa kali kita pergi sana, tapi kita tak tahu sebenarnya apa. Sebelum saya pergi, saya tanya, okay, safe ke tidak? Is it safe? Selamat ke tidak? Macam mana kan? Tu bila kata selamat, saya pun pergilah. Tapi pergi itu kita ziarah lah. Saya alhamdulillah dapat menziarah tempat yang pernah diziarahi dulu lah. Makam-makam Nabi lah, bukan kubur. Makam tu maknanya mungkin dia ada, mungkin dia tak ada lah. Makam sahabat, makam Abu Darda. Tapi bila semakin kita pergi, kita kan ada dalam tempoh waktu tu kita menimba ilmu yang lain kan. Jadi bila kita pergi tu dengan pengetahuan yang berbeza, jadi dengan pengetahuan lagi berbeza, excited lah, lagi excited, lagi menghargainya. Ashabul Kahfi. Bedra mahal. Saya tak pergi. Saya lalu saya tak pergi makan Nabi Harun. Memanjat 2 jam saya kat, aku boleh ke ni, umur aku dah macam ni. 3 jam naik atas, 4 jam turun bawah, 2 jam. Alhamdulillah. Pernah pergi Nabi Harun ni? Pernah. Saya pengalaman saya kalau berjalan ke Petra ni, janganlah naik bas. Naik kereta lebih baik bang. Walaupun kereta tu 4 orang, sebab kalau perjalanan berliku-liku dan panjat tu kan, panjat lah pakai kaki. Naik kereta lebih tenang, lebih relax. Tanyalah je, naik kereta the best. Mana naik bas ataupun van? Pergi ni dalam beberapa bulan lepas tu nak masuk. Saya pergi bang. Saya tak cuma masuk. Cuma masuk sebenarnya tak ada ni pun. Tak ada masalah. Bukan tak masalah. Tak ada perang lagi masa tu. Beli tiket semua. Qadarullah, memang kami pergi tu tengah perang. Sendiri ke ada agent? Ada agent semua. Kami nak hantar bantuan. Bukan. Macam mana? Bukan, orang lain lah. Orang lain. Menerusi Gaza, menerusi Rafah. Kita masuk Jordan, nak masuk ke Palestin lah. Aman kan? Bukan masuk Aman. Maksudnya kita pergi ke Baitul Maqdis. Dari Yaman lah. Dari Yaman lah. Kalau masuk Gaza Mesir. Kan? Gaza pintu Rafah Mesir. Tak masuk sekarang boleh? Mana? Tak boleh. Boleh. Sekarang boleh kan? Baitul Maqdis ya boleh. Saya masa pergi tak boleh. Tak boleh masa tu. Tengah tegang. Sekarang dah boleh, ada beberapa jemaah dah masuk dah. Masuk, tapi tak ada garanti lah safety. Dia kata apa, masuk tu dengan risiko sendiri. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Haji Zainal Arifin, otai kita, orang kata penyeri TV kita kan. Masa Ramadan dulu kita ada Diari Ramadan Rafiq. Saya ingat lagi kan. Kemudian kalau TV3 kita ada Jejak Rasul. Kalau TV1 ada Ketuk-Ketuk Ramadan. Ketuk-Ketuk Ramadan. Ada Al-Kuliah, Ustaz Fatih Mustafa. Itu dulu lah TV3. Dulu tak ada esok lagi kan. Kalau TV3 tu color dia memang cantik lah. Kalau kat rumah tu TV3 boleh cantik. HD lah masa tu. Dan paling fresh. Paling fresh. Bukan senang nak tengok TV masa tu, masa kita kecil kan. Jadi inilah cerita kalau nak tengok pasal Nabi, Jejak Rasul. Sebab Jejak Rasul tu pukul 6 dekat muka. Kita dah melepet, dah depan TV. Mesti tengok lah. Mesti layan dia. Tak ada tenaga nak main lah. InsyaAllah terima kasih. Moga-moga terus menyinari kami. Terus bersinar. Sabar Abang Zainal sekarang dah comeback. InsyaAllah. Comeback jangan main. Saya kongsi satu perkara. Okay, baik. Kenapa program dulu meletup? Menarik. Okay. Kalau kita tahu, sorry lah. Kalau you buka theory of communication Aristotle, okay. You cari nama Kairos, K-Y-R-O-S, Kairos ya. Ketepatan masa. Setiap benda yang kita buat, program kita nak launch tu mesti tepat masanya. At the right time, at the right moment. Betul. Kalau you punya podcast ni, you TX dia, siaran dia tepat masa dia kena. Dia tak rasa orang tengah lapar, tepat masanya. Macam tu maksud saya. Kairos. Kita boleh bincang lain. Okay. Itu kena table talk lah lepas ni. Kamera kena off lah kan. Okay, terima kasih. Terima kasih Haji. InsyaAllah. Barakallah. Kita jemput lagi lah kita. InsyaAllah. Jap. Saya datang lagi berbalik jadi. Dengan biarkan diri anda diselubungi. Misteri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah.